Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Amar Rahman bin Muhammad Nazim bersama 4 lagi rakan sekumpulan saya, iaitu Muhammad Amjad, Siti Farzana, Nur Kaisara dan Nur Jamia Inisa. Kami dari kelas 1-5 kumpulan 3. Pada hari ini kami ingin membentangkan pelajaran sejarah subtopik 8.3, Ketukuhan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Ketukuhan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Nabi Muhammad SAW diiktiraf sebagai Rasulullah dan pemimpin yang unggul. Kejayaan baginda memainkan peranan yang besar sebagai pemimpin negara, pemimpin masyarakat, pembangun ekonomi dan pemimpin tentera seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Pemimpin negara. Tempatan. Ketukuhan Nabi Muhammad SAW terserlah apabila baginda berjaya merangka perlembagaan atau Piagam Madinah yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Dalam piagam ini, orang bukan Islam diberikan kebebasan untuk mengamalkan agama dan adat masing-masing. Baginda juga mempersaudarakan masyarakat Islam dan menyatukan masyarakat Islam dengan bukan Islam. Antarabangsa. Ketukuhan baginda juga terbukti pada peringkat antarabangsa. Baginda berjaya menghantar perwakilan atau misi dakwahnya ke luar negara seperti Habsyah, Mesir, Bizantium dan Parsi. Pemimpin masyarakat. Ketika di Makkah sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Selepas berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menekankan konsep syura atau perundingan, keadilan, persamaan dan kebebasan melalui Piagam Madinah. Baginda menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar. Baginda juga berusaha menjadikan Islam sebagai satu cara hidup dengan menerapkan nilai toleransi, hormat menghormati dan mengutamakan keadilan dalam kalangan masyarakat. Pembangun ekonomi. Yang pertama, perdagangan dan hubungan luar. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, pengurusan tanah. Yang keempat, pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Perdagangan dan hubungan luar. Nabi Muhammad SAW menggalakkan hubungan perdagangan antara negara Islam Madinah dengan kawasan lain. Kedudukan Madinah yang terletak di laluan di antara Yaman dan Syam menjadikan aktiviti perdagangan bertambah maju. Pedagang dari arah selatan menjadikan jalan ini sebagai jalan utama aktiviti perdagangan, menggalakkan hubungan luar dengan semua negara. Yang kedua, pertanian. Nabi Muhammad SAW menggalakkan masyarakat bekerja keras dan aktif dalam perniagaan dan pertanian berasaskan prinsip ekonomi Islam seperti bekerja bersungguh-sungguh, mencari rezeki yang halal, larangan penindasan dan riba. Yang ketiga, pengurusan tanah. Nabi Muhammad SAW sendiri membangunkan ekonomi dengan menggalakkan pembangunan semula tanah terbias serta menebus semula tanah yang tergadai kepada kaum Yahudi. Yang keempat, pembangunan pasar Suq Al-Ansar. Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar Abdul Rahman bin Auf membangunkan sebuah tempat berjual beli bagi membangunkan ekonomi umat Islam. Pasar Suq Al-Ansar telah didirikan dan berjaya membangunkan ekonomi umat Islam tanpa menyisihkan pesaing mereka, iaitu orang Yahudi. Pemimpin tentera. Nabi Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin tentera yang berjaya berdasarkan konsep jihad. Konsep jihad ini merupakan perjuangan menegakkan agama Islam yang suci, mempertahankan bangsa dan tanah air. Satu unsur yang sangat penting dalam jihad ialah kesungguhan dan berdedikasi melaksanakan sesuatu usaha. Oleh sebab itu, setiap umat Islam digesa supaya berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mempertahankan maruah diri dan kesucian agama Islam. Dalam Islam, peperangan tidak diizinkan, melainkan setelah orang Islam diancam demi mempertahankan agama, umat dan negara. Hal ini bagi menjaga kesucian agama dan kesejahteraan manusia sejagat. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah mengetuai siri peperangan menentang musuh Islam seperti Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandaq.
Ketika berperang, baginda menunjukkan sifat kepimpinan dan akhlak mulia. Tentera Islam dilarang membunuh sesuka hati dan memusnahkan tumbuhan atau tanam-tanaman. Nabi Muhammad SAW juga mendengar pandangan orang lain dalam mengatur strategi peperangan. Semasa Nabi Muhammad dan umat Islam berada di Madinah dan ingin membuka semula kota Mekah, baginda telah mengatur strategi yang berkesan dengan membahagikan pasukannya kepada beberapa pemimpin tentera. Hasilnya, kota Mekah berjaya dikuasai oleh umat Islam. Mekah terus berkembang maju dan menjadi kota suci umat Islam sehingga kini. Kita telah pun mengetahui keagungan Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara dan masyarakat yang telah berjaya membawa negara Islam Madinah mencapai kesejahteraan. Piagam Madinah berjaya mewujudkan kestabilan politik, kemajuan ekonomi dan kehidupan yang aman antara kaum. Baginda bukan sahaja menumpukan hal akidah tetapi hal ehwal kehidupan duniawi. Kita haruslah mencontohi akhlak mulia baginda dalam menjalani kehidupan seharian. Kepimpinan baginda boleh menjadi teladan bagi memantapkan jati diri.